Baik, terus kembali bersama kami di Selamat Pagi Malaysia dan kita kongsi kepada anda tentang apa yang berlaku dunia kita sekarang ini dalam bidang teknologi. Dan sebenarnya Ifan nak kongsi kepada anda tentang Malaysia Technology Expo ataupun MTE yang telah pun memulakan di Malaysia pada tahun 2001 dan tahun ini adalah tahun yang ke-23 penganjurannya. Dan untuk mengulas lanjut tentang ini kita bersama dengan Tuan Hussein Muhammad Arif, Ketua Juri MTE 2024. Jadi, apa keunikan pameran inovasi dan mungkin boleh jelaskan pemegang taruh yang terlibat untuk tahun ini bagaimana? Baik, Malaysian Technology Expo ini merupakan pameran inovasi dan teknologi terkemuka di Malaysia dan dia diadakan setiap tahun seperti yang Tuan sebut tadilah. Tujuan utama kami mengadakan adalah untuk menyediakan satu platform untuk penyelidik, penemu, inovator dan juga usahawan untuk mempamerkan inovasi terkini mereka kepada komuniti industri yang lebih luas. MTE juga bertujuan untuk mempromosikan pertukaran pengetahuan teknologi dan inovasi serta memacu kerjasama antara sektor industri dan akademik. Kami berusaha juga untuk menginspirasi dan mendorong lebih banyak penyelidik dan pembangunan dalam teknologi yang pada akhirnya akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara kita lah. Dan melalui MTE ini kami juga berharap untuk mengiktiraf dan menghargai pencapaian luar biasa dalam bidang teknologi dan inovasi serta memperkuatkan ekosistem inovasi dan teknologi di Malaysia inilah untuk pasaran serantau dan antarabangsa. Dan dikatakan pasal pemegang taruh tadi, Malaysian Technology Expo ni yang diadakan secara hybrid iaitu fizikal dan virtual, dianjurkan oleh Protem Exhibitions and Conferences Sdn Bhd dan disokong oleh pelbagai pihak termasuklah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia, Universiti Malaya, Sirim Tech Ventures Sdn Bhd, Multimedia University, Malaysian Association of Creativity and Innovation, National STEM Association dan juga beberapa organisasi antarabangsa. Banyak senarai ni tapi saya baca sedikit. International Federation of Inventors Association, Japan Intellectual Property Association, the Union of Arabian Academics dan banyak-banyak lagi lah. Dan ini menandakan satu komitmen dan kolaborasi lah antara pihak-pihak berkuasa ini, Persatuan Inovasi dan Teknologi Antarabangsa dan juga organisasi pendidikan dalam mempromosikan dan memperkukuh ekosistem inovasi dan teknologi. So penglibatan mereka menandakan pentingnya Malaysian Technology Expo ini sebagai satu platform global untuk pertukaran idea, trend-trend terkini dan juga pembentukan kerjasama strategik dalam bidang teknologi dan inovasi. Itu dia. Baik, kita dah fahamlah sedikitlah berkenaan dengan perkara tersebut. Dan selain daripada itu, apakah antara anugerah-anugerah yang diperkenalkan dalam MTE sendiri dan bagaimanakah daripada anugerah itu ia dapat memberi pengiktirafan kepada pencipta ataupun investor sendiri? Baik. Innovator sendiri. Okey. So di Malaysian Technology Expo ni ada 3 anugerah Sofia, yang utama yang masing-masing ni mempunyai dia punya kriteria yang unik tersendiri dan untuk mendorong serta menghargai inovasi lah dalam bidangnya. Yang pertama kita ada International Innovation Awards atau dikenali sebagai IIA dan anugerah ini diberi kepada penemuan, reka cipta dan inovasi yang menunjukkan potensi komersial tinggi dan solusi yang inovatif dan IIA ini terbuka kepada untuk penyertaan dari pihak swasta, institusi pendidikan, agensi kerajaan juga dan juga individu dari seluruh dunia
untuk tujuan menggalakkan kerjasama antarabangsa ni. Ya. Yang kedua pula, kita ada Public Service Innovation Asia. Ia dianjurkan untuk memberi peluang untuk sektor perkhidmatan awam mengetengahkan inovasi yang mereka bangunkan sendiri secara dalaman yang hebat. Perkhidmatan mereka ni. Dan anjuran ini juga bertujuan untuk memberi pengiktirafan serta mendorong meningkatkan efisiensi, keberkesanan dan kualiti penyampaian perkhidmatan mereka untuk rakyat. Ya. Dengan menggunakan trend-trend teknologi terkini seperti drone, pun ada IoT, AI dan sebagainya. Ya. Dan ketiga kita ada anugerah Asian Youth Innovation Awards atau AYIA. Ini yang ketiga. Ia pula khusus diadakan untuk mengiktiraf dan mempromosikan bakat muda dalam bidang STEM. Ya. Dan anugerah ini membuka peluang kepada anak-anak muda di serantau Asia untuk mempamerkan penemuan dan idea kreatif mereka yang dapat memberi solusi kepada masalah dunia ataupun real world problems. Ya. Dan kami berharap AYIA ini dapat memberi inspirasi kepada generasi muda untuk menjadi pemimpin inovasi di masa hadapan dengan memberikan satu platform juga untuk mereka ketengahkan dan networking juga. Sebenarnya mereka dapat belajar daripada rakan-rakan yang lain negara-negara lain. Baik, kita jelas sebenarnya terdapat 3 anugerah dalam MTE ini. Jadi Ifan nak tahu juga lebih lanjut berapa jumlah negara yang terlibat sama dan bagaimana kepegawaian ini mampu untuk mempengaruhi dinamika MTE secara keseluruhannya bagaimana? Baik, okey. So untuk bilangan negara-negara yang terlibat kita ada lebih kurang banyak juga negara yang terlibat. Kita di MTE ini kita mempunyai penyertaan dari 12 negara. 12 negara. Dan antaranya kita ada China, Indonesia, Iran, Hong Kong, Poland, Saudi Arabia, Singapura, Taiwan, Thailand, Vietnam, Republic of Azerbaijan dan juga Yemen. Dan kepelbagaian ini membawa dimensi global yang sangat berharga kepada MTE, memperkayakan pelbagai perspektif dan inovasi penemuan, pendidikan dan pakar teknologi dari seluruh dunia di Malaysia lah ya. Dan kehadiran negara-negara ini di MTE 2024 juga meningkatkan daya saing dan kualiti inovasi yang dipamerkan. Dan basically benda ni adalah satu peluang lah untuk mereka bernetwork. Betul. Ya, jadi kita tak adalah kita hanya pamerkan inovasi kita dapat kenal dengan rakan-rakan yang lain, networking, business matching dan sebagainya. Itu tujuannya. Dan saya kira ini sangat penting kepada bakat-bakat muda yang ingin mencuburi bidang teknologi ini. Dan sebagai seorang yang dah lama dari industri, mungkin Tuan boleh kongsikan apa di antara jalan dan langkah utama kepada innovator-innovator muda ini untuk terus menjadikan diri mereka yang terbaik di kalangan yang terbaik dalam bidang teknologi. Okey, so kita kalau ikutkan daripada platform MTE ini memang sebab kita ada dalam bentuk pertandingan, jadi mereka akan melihat bagaimanakah pencapaian inovasi mereka. Dan saya ambil peluang ini juga untuk mengatakan bahawa kita ada juga satu delegasi daripada Hong Kong dan ada satu pavilion khas. Jadi ini adalah peluang untuk kita pengunjung dan juga innovator Malaysia yang ada untuk melihat dan bernetworking dengan satu delegasi ni daripada Hong Kong Smart Invention Association. Ya, dan ada satu pavilion khusus untuk mereka mempamerkan daripada syarikat-syarikat teknologi dan inovator dari Hong Kong untuk mempamerkan penemuan terkini mereka dalam bidang ICT, teknologi hijau, penjagaan kesihatan dan banyak lagi lah sebenarnya. So memang kita galakkan datang pada ni lah program kita ni. Okey, bila dan di mana akan berlangsungnya program tersebut? Okey. Ini yang penting Semua nak tahu ketika Semua nak tahu bila. Sebab kita dah 23 tahun ni so kita mungkin ramai yang masih tak tahu lagi. So MTE 2020 akan diadakan di World Trade Center Kuala Lumpur pada 22 hingga 24 Februari tahun minggu ni dan dibuka daripada pukul 10 pagi hingga 5 petang dan pengunjung yang berminat untuk menghadiri boleh melalui laman daftar melalui laman web iaitu www.mte.org.my. Jadi dan percuma.
Kita tanya. masuk Percuma. adalah percuma. Masuk adalah percuma. Ya. Jadi maksudnya kita boleh datang ke sana untuk mendapatkan pelbagai informasi terkini tentang teknologi semasa, dan kalau boleh kita kongsikan lagi sikit Tuan Hussein apa di antara realitinya ketika ini di Malaysia. Adakah anak-anak muda kita sekarang ini cakna dengan pembangunan teknologi? Mungkin boleh kongsikan sedikit. Kalau kita tengok daripada penyertaan sebelum-sebelum ni, memang rata-ratanya ramai yang terdedah dan tahulah pasal teknologi dan sebagainya. Sebab itu kita sediakan platform untuk mereka, ya. Saya sebutkan ni lebih pada yang saya sebut tadi, yang youth punya ni kan. Jadi kita dan seperti yang saya katakan tadi, kita ada fizikal dan juga virtual. Jadi kepada mereka yang tak sempat nak pergi pun, kita ada macam virtual punya platform. Dia macam pameran secara virtual. Ada pilihan. Jadi semua pameran yang ada secara fizikal tu ada juga dalam bentuk virtual. Jadi Itu akan dilaksanakan di laman Sesawang ke? laman Sesawang yang tadi saya sebutkan itulah. Daripada sana dia akan daftar dan kita bawa ke virtual punya. Okey. Itu Dan sebenarnya kelainan. tempoh selama 23 tahun ini pastinya ada banyak perubahan kan, terutamanya dalam bidang teknologi ini sendiri. Jadi Tuan selaku ketua juri, bagaimana Tuan melihat perubahan itu semakin orang kata yang agak ketara saya kira daripada dulu sehinggalah kini? Ya, itulah saya kalau nak cerita ni banyak ni. Tapi saya rasa itulah saya nak kongsi yang antara tambahan tu, dia punya peningkatan tu kalau kita tengok dari segi satu penglibatan, penglibatan. Kalau katakan untuk youth ni, cikgu-cikgu pun terlibat dengan pelajar-pelajar untuk nak bangunkan sesuatu inovasi. So awareness tu mereka hebat dengan menggunakan macam IT, ICT, open source dan sebagainya untuk tujuan mewujudkan satu inovasi. Sometimes actually tak perlu apa-apa cost pun. Benda yang dah ada free sana kita buat bangunkan. Ya? Dan of course ada benda-benda yang kita beli tapi dia buat adaptasi. Sebab inovasi adalah pada adaptasi. Ya? Kita mungkin guna drone tapi drone tu kita adaptasi supaya boleh sambung benda lain kepada drone tu untuk tujuannya. So banyak-banyaklah. Ya. Sila datang. Kita saksikan nanti bagaimana perkembangan teknologi sekarang ini yang telah dihasilkan oleh innovator muda khususnya, dan itu yang kita akan bawakan di Malaysian Technology Expo nanti. Dan sedikit harapan Tuan, kata-kata akhir kepada rakyat Malaysia di luar sana yang ingin mendapatkan pengalaman datang ke MTA 2024 nanti. Okey, harapan saya untuk rakyat adalah untuk datang, lihat sendiri. Seperti yang saya katakan, kita ada 3 award, yang International Awards tu. Kita ada PSIA. PSIA ini pun ada satu kelebihannya sebab di ini kita dapat lihat daripada sektor awam. Mereka selain daripada kerja hakiki mereka ambil peluang dan masa untuk mencari solusi dan membangunkan inovasi dalaman. And of course untuk youth tu kita nak tengok daripada anak-anak muda, semangat mereka tu. So datang tengok sendiri. Itu dia seperti yang tertera di kaca TV anda bermula pada 22 sehingga 24 Februari esok jadi jangan lepaskan peluang anda untuk sama-sama kita ke World Trade Center Kuala Lumpur. Okey, terima kasih diucapkan kepada Tuan Hussein Muarif, Ketua Juri Orang Kuat MTE 2024. Keputusan di tangan Tuan kita. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Hussein kerana bersama kami untuk berkongsi tentang Malaysian Technology Expo 2024. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan.